bersama bunga cengkih, jadilah engkau. Darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokoh. Di mana bunyiku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi, salam ceria kepada semua yang hadir, peserta yang hadir yang turut sama ikuti program Santai Inspirasi musim kedua kita pada pagi ini ya. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, dengan limpah rahmatnya kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam program ini di bawah anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Utara Malaysia. Okey, untuk makluman semua, topik yang akan kita bawakan pada pagi ini tidak kurang cukup menariknya ya, iaitu berkaitan dengan pengalaman dan kisah mendaki Everest Base Camp oleh kedua hero UUM kita, ya, iaitu Encik Dr. Raimi bin Ramlan dan juga Encik Muhammad Amiruddin bin Hisham. Okey, sebelum kita meneruskan topik kita pada pagi ini, mungkin boleh kita lihat dahulu intro berkaitan dengan pengalaman dan proses pendakian semasa berada di Everest Base Camp. Silakan. Rakaman yang sempat dirakamkan ya semasa proses pendakian kedua-dua hero UUM kita pada hari tersebut ya. Menarik sungguh. Allah, nampak tu sekali rasa macam nak join sekali. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan apa khabar kepada kedua-dua hero kita ni. Ya. Baik Dr. Haris. Ya. Alhamdulillah. Sehat nah? Alhamdulillah ya. Ya. Okey, terima kasihlah kerana sudi hadir ke studio kita pada hari ini. Ya, seperti yang kita sedia maklum sebenarnya mendaki di Gunung Everest ni ataupun di banjaran Himalaya ni bukan merupakan satu perkara yang sangat mudah ya. Semudah memandang
keadaan gunung itu, Betul. keindahan gunung itu ya. Dan pastinya akan terdapat pelbagai cabaran dan pengalaman yang mungkin tuan-tuan rasa boleh mendengar sendiri daripada kedua-dua pendaki kita yang berjaya mendaki Everest Base Camp pada hari tersebut. Okey, eloklah kiranya kita mulakan dengan kita memperkenalkan diri dulu kedua-dua pendaki kita, iaitu Dr. Raimi. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton-penonton kita di studio ini. Ya, terima kasih ya. Ya. Encik Haris selaku moderator untuk hari ini. Terima kasih pada pihak HEPA atas jemputan kepada kami berdua pada hari ini untuk sebenarnya berkongsi lah pengalaman yang mungkin boleh memberi sedikit inspirasi dan juga motivasi, bukan hanya untuk mendaki tapi untuk kehidupan seharian. Ya. Sebab kadang-kadang kita lihat hidup ni penuh dengan cabaran, seperti juga mendaki. Ya. Kan nampak dalam line tu nampak mudah, Betul. nampak seperti garis lurus, tapi along the way tu ada pelbagai dugaan yang Betul. kita akan hadapi. Jadi sebagai penyhaluan, saya Muhammad Raimi Beramlan daripada Pusat Pengajian Perekonan Tunku Intan Safinas ataupun TISA UM. Yes. Telah berkhidmat hampir 20 tahun lah di sini dan alhamdulillah dapat ke EBC bersama rakan saya dan seorang lagi rakan saya pada tahun ini, dan Ya. satu benda yang menarik untuk dikongsi pada hari ini lah. Ya, saya. Ya. Cik Amir? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ya. kerana saya pada sesi pada pagi ini. Saya sebenarnya Cik Uzaidi yang jemput saya pada hari Jumaat dulu. Ya, Jumpa kat market ya. Lepas tu Cik Uzaidi kata, Amir nanti join santai inspirasi Ya. untuk kongsi apa? Pengalaman. Pengalaman. sikit-sikit. Yes. Saya kata bila? Tak apa nanti saya kontak. Tiba saya ada anggap kata lambat lagi lah. Ya, ya. Tiba-tiba Cik Arif call hari Ahad pagi, kata hari Khamis kita akan buat dah. Terus asal masalah untuk saya sebab saya gugup sikit untuk cakap. Tak apa. Jadi saya cadangkan seorang lagi kawan saya, Dr. Remy, Ya. lepas tu dengan Puan Zaliza. Tapi dia kata tak apa, kali ni kita buat lelaki dulu. Ya. Dia kata okey, saya kata cantik, dia kata 2 orang okey. Ya, ya. Lepas tu next sesi kita akan panggil Kak Zah pula Ya, kan. ya. Saya panggil Kak Zah lah kan. Ya. Dia kata tak apa, itu cantik lah, kata okey lah, boleh lah nak kongsi sikit apa Ya. pengalaman kami kan. Ya. Dari jabatan apa? Business Strategy Ya. and Development, BCD. BSD. BSD. ya. Urus bahagian jualan nombor plate. Baik. Okey, saya rasa untuk staf-staf di UM terutamanya mungkin mengenali Dr. Raimi dan juga Encik Amiruddin ya. Okey, berdasarkan pengalaman mendaki ya, sebenarnya bagaimana tercetus idea untuk mendaki Gunung Everest Base Camp ni sebenarnya? Saya pernah nak sembang, boleh? Okey, boleh. Boleh. Saya hiking ni memang lama lah ada buat kan. Ya. Sebelum ni dengan para, dengan kelas siswa, Ya. student kan. Tapi dalam Malaysia je lah. Ya. Lepas tu start kenal Kak Zah melalui program untuk hiking lah. Ya. Lepas tu, satu hari tiba-tiba Kak Zah tanya saya, Ahmed nak pergi tak apa ni EBC? Saya pun EBC tu tak tahu pergi apa dia. EBC tu tahu. Ya. Cuma saya pun tanya, teringin tu teringin kau kan. Tapi kalau nak pergi sendiri saya rasa tak kot saya kata kan. Ya. Sebab saya tak mampu. Kalau mampu pun saya kata baik saya pergi umrah dulu. Sebab kos saya agak tinggi kan. Ya. Lepas tu Kak Zah kata tak apa. Ahmed abang nak pergi lah. Kita cari sponsor. Ya. Saya kata kalau ada sponsor insyaAllah saya kata Everest pun saya pergi. Ya, Okey ya, lah. ya. Start dari situ lah. Saya pun terima pelawaan tu. Jadi kita buat persiapan lah tu. Ya. Macam mana doktor pula? Saya sebenarnya dengan rakan-rakan di UM ni memang keraplah pergi hiking kan. Dan kami pernah bersama dengan Puan Zaliza, dengan rakan saya seperti Dr. Hairi, Ustaz Wadi, kami ke Gunung Kinabalu, Gunung Terus Madi Ya. dan juga Gunung Tambu Yukon di Sabah lah. Jadi bila kami nak buat buku ni buku Tambu Yukon ni, Ya, ya. sebelum dia siap tu, kami telah berhubung dengan pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM di Kedah, Ya. Tuan Awang Iskandar, Ya. untuk memberi sepatah dua kata dalam buku ni. Ya. Jadi selepas tu dia pun berminat dengan kami punya trip dan juga penghasilan buku, Ya. dan menjemput saya dan Puan Zaliza tu untuk turut serta dalam trip ni. Oh. Jadi benda tu berlaku pada suku keempat tahun 2021. Tahun 2001. Jadi selepas tu beberapa meeting dibuat dan kami bersetuju untuk terus serta dan berlakulah macam agihan tugas lah. Ya. Dan kalau dari segi dia punya KPI tu,
kami cadang memang akan menghasilkan sebuah buku lah Ya. untuk Everest Base Camp. Oh, InsyaAllah. Jadi Baik. itu dalam proses buku tu. insya-Allah. Dan Ya. itulah antara sejarah bagaimana kami, saya dan Amir dan juga Puan Zaidah terlibat dalam trip ni bersama-sama dengan tim APM, College Community Sungai Petani dan juga pihak Lions Malaysia. Macam mana perasaan tu masa mula-mula naik kapal terbang tu dah nak pergi ke Nepal tu? Boleh kau? Oh, mesti teruja kan sebab benda yang kita nak pergi tempat nak mendaki ni bukan tempat. Ya, dia antara gunung-gunung yang tertinggi di dunia kan. Kalau ikut tu memang sangat excited lah kan, teruja. Sebab saya seperti Amir juga, kami kalau gunung di Malaysia ni memang kami biasa pergilah di Sabah Sarawak kan. Ya. Cuma keluar negara tu satu pengalaman baru. Yes. Jadi daripada KLIA hampir 4 jam 4 jam lah, 4 jam ke Kathmandu di Nepal. 4 jam 45 minit. Lebih kurang. Jadi tempoh nak sampai tu memang teruja. Dan saya rasa yang paling teruja bila kami bergerak daripada lapangan terbang antarabangsa Kathmandu tu ke Lukla untuk hari kedua. Nak start daki. Ya. Lalu nampak banjaran Everest Nampak kawasan tu. Himalaya. Jadi memang maksudnya dalam flight tu dah nampak. dah nampak dah. Tapi yang tu yang flight hari kedua lah. Ya. Bukan flight pertama. Kathmandu ke Lukla lebih kurang ada setengah jam. Setengah jam. Bila hampir kawasan ke Lukla tu, Lukla ni kena ingat Encik Haris, dia adalah lapangan terbang paling bahaya. Saya ada terbaca artikel tu. Paling tinggi di dunia. Betul. Sebab landasan dia pendek. Dia hanya perlukan saya ingat kurang 100 meter untuk Allah. take off kan. Ya. Memang agak kan seriau lah. Kan? Jadi bila kami hampir sampai tu memang nampak banjaran dengan salji memang teruja. Untuk kan belum start lagi. Ya. Baru tengok dia punya Baru view. tengok tu. View. Kiranya cabaran tu dah bermula pada hari kedua. Ya. Foker tu pun foker kecil lah. Ya. Dia boleh muat dalam 15 orang macam tu. Allah. Kira pemisah pilot dengan penumpang pun hanya dengan plastik je. Masya-Allah. Untuk take off dia memang bergoyang. Lepas tu melalui gunung-gunung Everest masa tu kan. Risau juga, Ada dah nampak lah. Risau tu tak kata apa lah. Risau lah. Alhamdulillah. Lepas tu tempat landing dia tu memang pemutus dia tu gaul lah. Agak. Oh. Maksudnya dia sebelum dia nak take off tu, dia akan start engine dulu, dia all out, dia lepas dia brake terus pergi. Kira masa tu dalam hati tu kata nyawa di ujung tanduk ni belum lagi. Nak naik. Dahsyat. Masa paper lah. Waduh. Itulah. Okey, rasanya apa yang paling penting ni sebelum kita nak mendaki sebenarnya persiapan tu sangat penting. Rasanya penonton-penonton pun ataupun pendengar-pendengar ni semua nak tahu apa persiapan. Sebab kalau persiapan untuk kita nak mendaki gunung-gunung di Malaysia ni lain. Betul. Persiapan untuk kita mendaki gunung di contohnya di Everest sana tu dengan cuaca yang tak menentu dan juga keadaan bentuk muka buminya yang kita tak pasti, tak sure kan. Naik bergunung-ganang apa semua. Boleh di-share kan pada semua. Amin, Cik Amin. Ya, Persiapan utama yang kita buat lah kan sebelum pergi, first memang cari duit package lah. Ya. untuk bayar. Itulah yang apa ni?Esen utama besar lah. lah. Untuk kita pergi Ya, ni betul. ke luar negara tu kan. Ya. Lepas tu macam insurans. Masa tu Yes. kita guna Etika. Etika. Tu dia cover, Etika cover. Tapi sekarang ni saya rasa saya dengar macam Etika pun dah tak cover untuk ke Nepal. Okey. Mungkin ada tuntutan terlalu banyak kan jadi Ya. syarikat pun tak Ya, tahu kan. betul. Lepas tu persiapan dari